Permulaannya saya akan memberi secara teori dan selepas itu kita akan terus kepada amali di mana saya akan demo macam mana nak buat kerja-kerja pandaum ini secara amali. Dan teorinya saya akan ceritakan secara detail lah berkaitan dengan keperluan kenapa objektif pandaun, kenapa kita perlu ada pandaun, dan macam mana nak buat pandaun dan sebagainya secara teorinya. Dan akhirnya kita ada satu kuis di hujungnya. Kuis yang mudah saja sebenarnya. Ini adalah tajuk yang kedua untuk program ini. Tajuk yang pertama berkaitan dengan introduction kepada penyejuk bekuan dan penyamanan udara. Kedua tajuknya ialah pandaun sistem. Yang ketiga minor service dan yang keempat adalah major service. Jadi kita ada 4 pertemuan sebenarnya. Kita ada 4 pertemuan dan ini adalah pertemuan dan minggu depan kita ada satu lagi pertemuan dan seterusnya ada satu lagi pertemuan dan ke bulan kedua akan masuklah. Okey. Tajuk ini ialah pandaun sistem. Kita seterusnya kita akan pergi apa dia pandaun sistem sebenarnya. Okey, apakah proses pandaun sistem ataupun kita juga panggil pandaun? Proses pengumpulan bahan pendingin dalam sebuah penyamanan udara unit pisah ke bahagian tekanan tinggi sistem iaitu pemampat dan juga pemeluak outdoor unit. Okey. Sebenarnya pada minggu lepas pelajar telah belajar berkaitan dengan 4 komponen penting di dalam penyejuk bekuan dan penyamanan udara ni ataupun penyamanan udara ini, iaitu yang pertama ialah kompresor, yang kedua ialah condenser, yang ketiga ialah metering device ataupun thermostatic expansion valve, dan yang keempat ialah evaporator. Itulah komponen-komponen yang utama di dalam sistem penyamanan udara. Pelajar kena ingat 4 benda tersebut: kompresor, condenser, metering device dan juga evaporator. 4 komponen tu. Jadi kalau tak ingat komponen tersebut, susah untuk saya terangkan berkaitan dengan refrigerant cycle. Apakah proses pandaun? Proses pengumpulan bahan pendingin di dalam sebuah penyamanan udara unit pisah ke bahagian tekanan tinggi sistem iaitu pemampat dan juga pemeluak ataupun kita panggil sebagai outdoor unit. Kita tahu penyamanan udara ada 2 komponen penting. Yang pertama ialah indoor yang duk gantung dalam rumah kita tu. Yang keduanya ialah outdoor yang berada di bahagian luar rumah dan dihubungkan dengan pipe, 2 pipe. Jadi satu indoor dan juga satu lagi adalah outdoor yang berada di luar rumah. Komponen yang ada di dalam outdoor ialah kompresor, condenser dan juga metering device, manakala komponen yang berada di dalam indoor ialah evaporator. 4 komponen saja. Kompresor, condenser, metering device berada di dalam outdoor, manakala evaporator berada di dalam indoor. Indoor tu dalam rumah kita, outdoor tu yang berada di luar rumah, yang engine dia tu, itu dipanggil sebagai outdoor. Dan di dalam komponen-komponen ini dihubungkan dengan pipe, tube coupron ataupun kita panggil pipe coupron. Dan di dalam pipe tersebut ada gas ataupun kita juga boleh panggil dia sebagai refrigerant. Gas itu adalah daripada family refrigerant. Dia ada R12, ada refrigerant 12, refrigerant 22, refrigerant 32 dan sebagainya. Banyak keluarga family refrigerant ni. Tapi yang kita gunakan adalah selalunya untuk unit yang split unit kita akan gunakan R22. Kenapa kita gunakan R22? Itu adalah atas beberapa sebab. Antara sebabnya ialah R22 ini tahap didih dia lebih rendah daripada R yang lain. Jadi sebab itu kita gunakan R22. Okey. Apa dia R22? Apa dia refrigerant? Refrigerant ialah satu gas yang kita masukkan ke dalam sistem yang menghubungkan antara kompresor, condenser, metering device dan juga evaporator. Jadi gas ini akan berpusing-pusing dalam 4 komponen ni. Daripada kompresor
dia pergi ke condenser, seterusnya dia pergi kepada metering device dan dia pergi kepada evaporator dan dia balik semula kepada kompresor. 4 komponen saja dia pusing. Dipanggil sebagai refrigeration cycle. Pusing 4 benda tu dan dia akan, dan maksudnya gas ini tidak habis. Dia akan berpusing situ saja. Kompresor tugas dia ialah mengepam gas tadi, refrigerant tadi di antara 4 komponen tersebut. Refrigerant akan pump dan juga sedut. Dia akan pump kepada kondenser. Seterusnya gas tadi akan pergi lagi kepada metering device dan pergi kepada evaporator dan balik semula kepada kompresor. 4 komponen. Dan di dalam tu adalah mengandungi gas refrigerant. Saya akan tunjukkan dalam kejap-kejap amali nanti kepada para pelajar sekalian. Okey, jadi pengumpulan bahan pendingin dalam sebuah penyaman udara unit pisah bahagian tekan tinggi sistem iaitu pemampat dan juga peluang. Jadi pandaung ialah kita kumpulkan semua refrigerant tadi ataupun gas tadi di dalam 3 komponen, iaitu kita kumpulkan di dalam kompresor, kita kumpulkan di dalam kondenser dan juga kita kumpulkan di dalam metering device. Dan kita tidak kumpulkan di dalam evaporator. Kita biarkan evaporator tu kosong, tak ada gas, kerana kita nak buka evaporator tersebut. Kita nak buka nanti. Jadi sebab itulah, kerana kita nak bukalah, kita kumpulkan gas tadi ke dalam 3 komponen tadi. Kita kumpulkan dalam outdoor, kita tak kumpulkan dalam indoor. Indoor ialah evaporator, jadi kita biarkan evaporator tu tak ada gas. Dan kita kumpulkan semua gas tadi di dalam outdoor. Okey, proses ini dilakukan pada unit luar, outdoor dan semasa sistem beroperasi seperti biasa. Dalam keadaan biasa, kita boleh buat kerja-kerja padang inilah. Kalau saya nak ceritakan refrigerant ataupun gas yang kita gunakan ini, dia boleh bertukar daripada cecair kepada vapor ataupun cecair kepada gas dan gas kepada cecair. Dan tahap didih dia ialah minus 30 degree C. Maksudnya, kalau air mendidih pada 100 degree C, gas ini akan mendidih pada negatif 30 degree Celsius. Jadi gas ini sangat sejuk sebenarnya. Pada minus pun dia telah pun mendidih. Minus 30 pun dia telah pun mendidih. Jadi apatah lagi kalau kita buka kepada udara biasa ni, dia akan lebih mendidih lagi lah. Dan kalau kena tangan pun dia akan rasa pedih sikit dan sebagainya lah. Okay, apakah tujuan kita buat pandaun ini? Tujuannya adalah untuk mengelakkan pembaziran dan pencemaran bahan dingin ke udara semasa. Tujuan kita kumpulkan bahan pendingin ini ataupun refrigerant ini ataupun gas ini ke dalam satu tempat ataupun ke dalam outdoor adalah bertujuan supaya gas ini tidak dibuang apabila kita melakukan kerja-kerja membaiki aircon. Contohnya lah, kalau kita nak baiki aircon, macam mana kita nak kekalkan gas? Jadi selalunya kita buang gitu sajalah, kita buang kepada udara biasa dan dia akan meruap di dalam udara biasa. Gas, bahan pendingin tadi ataupun refrigerant tadi, kalau kita buang, sebab kita nak baiki aircon, kita buang gitu saja dan dia akan menyerap ke dalam udara biasa. Dan gas ini adalah satu gas yang berbahaya kepada sistem lapisan ozon kita. Antara sumbangan terbesar penipisan lapisan ozon di dunia pada hari ini adalah disebabkan oleh refrigerant inilah. Disebabkan refrigerant ini, lapisan ozon kita akan semakin menipis dan sebagainya lah. Yang itu saya rasa pelajar dah sedia maklum. Sebelum ini kita didedahkan dengan beberapa isu sebelum ini berkaitan dengan penipisan ozon dan juga global warming ataupun pemanasan global. Jadi refrigerant keluarga R ini, refrigerant tak kisahlah R12, R22, R30, R302, R406 dan sebagainya, adalah penyumbang kepada 2 isu penting dunia. Yang pertama ialah penipisan lapisan ozon dan juga global warming, pemanasan global. Jadi sebab itulah kerajaan di dunia pada hari ini, bukan hanya di Malaysia, di mana saja, di Kanada dan sebagainya,
mereka mensyaratkan supaya gas ini tidak dibuang ke udara. Hendaklah disimpan dan digunakan semula, ataupun dicuci semula, dibersihkan semula dan digunakan semula. Sebab itulah kerajaan kita pada hari ini mensyaratkan semua teknisyen penyaman udara menggunakan kaedah penyimpanan semula dan penggunaan semula kepada bahan pendingin ini. Jadi sebab itulah kita tak lepaskan kepada udara. Okey, yang kedua ialah melakukan kerja-kerja servis tahunan yang memerlukan sistem ditanggalkan. Ya, sebenarnya kadang-kadang apabila kita buat servis aircon ni, kita perlu tanggalkan pipe, kita perlu tanggalkan beberapa komponen penting dalam outdoor ataupun indoor. Jadi apabila kita buka saja pipe, gas akan automatiknya akan keluar. Terus gas akan keluar dan kita perlu top up lagi, kita perlu tambah gas tersebut. Okey, yang seterusnya ialah pengganti komponen kepada unit dalam indoor. Kalau kita nak buka indoor dalam bilik kita tu, kita akan selalunya kita akan buang gas lah. Dan seterusnya ialah pemindahan lokasi unit luar dan unit dalam. Kadang-kadang kita ubah suai rumah, bilik kita nak dulu kita pasang aircon di sini, selepas tu kita pasang aircon di tempat lain. Jadi kita perlu rombak dia semula, kita perlu tukarkan beberapa komponen. Jadi outdoor kita tukar tempat lain. Jadi automatically-nya ialah kita perlu menanggalkan semua sistem piping dia, sistem electrical dia dan sebagainya. Jadi itu memerlukan gas itu dilepaskan keluar. Jadi kalau kita buat pandam ini, gas tersebut kita simpan di dalam sistem itu sendiri, dan apabila kita nak gunakan, kita ambil balik je. Kita lepaskan balik ke dalam saluran yang kita buat nanti. Jadi itulah antara tujuan dia lah. Okey, jadi sekarang kalau para pelajar tengok proses pandauan bagi sistem penyaman udara, kita tengok di sini. Ini adalah contoh split unit yang kita pakaikan di pejabat ke ataupun di rumah ke. Kita akan dapati ada dua komponen penting, iaitu pertama sekali ialah outdoor, ini ialah outdoor, dan ini ialah indoor. Dua ini saja. Outdoor ini dipenuhi dengan tiga komponen, iaitu pertama ialah kompresor, yang kedua ialah kondenser, yang ketiganya ialah monitoring device. Dan manakala unit indoor, ini dalam bilik ini di luar bilik. Tapi kita sebagai untuk gambar ni kita tengok macam tak berbeza lah, tapi sebenarnya ini adalah di luar bilik, outdoor, kita panggil outdoor, dan ini ialah indoor. Dan kedua-duanya dihubungkan dengan pipe. Ini adalah pipe. Kalau outdoor tu jauh, pipe ni akan semakin panjang. Bergantung kepada berapa jauh pipe ini boleh pergilah. Sebenarnya ada limitation di sini. Tak bolehlah panjang sangat, dan kerana apabila pipe ni terlalu panjang, pressure drop akan berlaku ataupun penurunan tekanan akan berlaku. Jadi kita tak boleh terlalu panjang pipe ni. Jadi ini ialah outdoor di luar rumah, ini di dalam rumah. Dan ini pipe. Pipe ini dipenuhi dengan gas refrigerant tadi. Saya akan tunjukkan kepada para pelajar nanti refrigerant tu dalam amali nanti. Okey. Ini adalah contoh penyaman udara split unit ataupun juga dipanggil sebagai jenis pisah. Selalunya kita pakai yang inilah, dan saya akan tunjukkan demokan pada hari ini unit yang seperti inilah, supaya kita para pelajar mudah buat dan harap mudah faham lah. Sebenarnya aircon ni ada banyak sekali unit, daripada kecil sampailah ke besar, sampailah kepada tidak. Ada window unit, ada split unit, package unit, cassette unit, cool room dan sebagainya. Banyak sangat.